Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razikin Abdullah. Saya Umi Masitas Osman. Berita utama malam ini. Penglihatan anak bulan Zulhijjah 1444 Hijrah akan dilakukan pada petang Ahad 18 Jun 2023. Negara Brunei Darussalam dan Republik Filipina memberi penekanan dalam pendidikan teras bagi mengukuhkan dan memperluaskan kerjasama pendidikan. Penglihatan anak bulan Zulhijjah tahun 1444 Hijrah akan dilakukan di seluruh negara pada petang hari Ahad 29 Zulkaidah 1444 Hijrah bersamaan 18 Jun 2023. Hakim-hakim syar'i dan pegawai-pegawai Mahkamah-Mahkamah Syariah, Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri bersama pegawai-pegawai dari Jabatan Ukur, Kementerian Pembangunan akan berada di tempat-tempat yang telah ditetapkan untuk meruqyah anak bulan Zulhijjah. Tempat-tempat meruqyah anak bulan Zulhijjah ialah Menara DST, Ibu Pejabat Bangunan DST, Lebuh Raya Tunku, Taman Rekreasi Tanjung Batu, Kampung Sabun Pekan Muara dan Bukit Agok Jerudong bagi daerah Brunei dan Muara, Bukit Ambok bagi daerah Tutong, manakala Bukit Lumut bagi daerah Blyth. Pengumuman 1 Zulhijjah bagi tahun 1444 Hijrah 2023 Masihi akan disiarkan melalui radio televisyen Brunei. Negara Brunei Darussalam dan Republik Filipina menekankan komitmen untuk mengukuhkan dan memperluaskan kerjasama dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan teras. Perkara tersebut antara yang dibincangkan semasa Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Deng Haji Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, menerima kunjungan hormat daripada Puan Yang Terutama Sara Zimmerman Duterte Carpio, Naib Presiden dan Setiausaha Jabatan Pendidikan Republik Filipina sebagai Presiden Majlis Pertubuhan Menteri-Menteri Pendidikan Asia Tenggara (SIMEO). Kunjungan hormat diadakan di salah sebuah hotel di Gadong. Kedua belah pihak juga membincangkan mengenai jalinan hubungan antara institusi dan sekolah serta latihan, pembangunan profesional guru dan kerjasama dalam pendidikan awal kanak-kanak. Juga hadir Puan Yang Terutama Marian Jocelyn Artirol Ignacio, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Filipina ke negara ini. Wardi bin Haji Muhammad Ali, 51 tahun, Timbalan Setiausaha Tetap di Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Defendant, dihadapkan ke Mahkamah Magistrate kerana berdepan pertuduhan penyalahgunaan kuasa, salah laku di pejabat awam di bawah bab 12B Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131 dan pertuduhan alternatif di bawah bab 165 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22. Wardi bin Haji Muhammad Ali didakwa dengan 5 pertuduhan di bawah bab 12B Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131, iaitu 2 kesalahan salah laku sebagai penjawat awam yang mengakibatkan kepercayaan orang awam disalahgunakan terhadap jawatan tinggi yang dipegangnya semasa kesalahan tersebut dilakukan, iaitu menerima ganjaran dari pengurus 2 buah hotel dengan tidak membuat pembayaran segera bagi penggunaan bilik-bilik di hotel-hotel tersebut yang terletak di daerah Tutong dan Kuala Blyth untuk beberapa kali dari sekitar tahun 2020 hingga 2021 dengan jumlah bayaran sewa hotel sebanyak RM2,277 dan RM2,904.
dan 3 kesalahan salah laku sebagai penjawat awam, iaitu dengan membenarkan seorang pengurus acara untuk memindahkan wang ke dalam akaun bank pribadinya dengan jumlah keseluruhan sebanyak RM9,500. Pengurus acara tersebut merupakan dari sebuah syarikat yang menyertai acara Brunei December Festival 2020 yang dikendalikan oleh Jabatan Kemajuan Pelancongan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan yang mempunyai kaitan dengan tugas rasmi defendant. Defendant juga dibacakan 3 pertuduhan alternatif di bawah Bab 165 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22 bagi kesalahan menerima bayaran yang berjumlah RM9,500 keseluruhannya tanpa pertimbangan atau dengan pertimbangan yang tidak mencukupi daripada seseorang yang ada kaitan dengan tugas rasminya sebagai seorang penjawat awam. Siasatan yang dijalankan oleh Biro Mencegah Rasuah mendapati bahawa Wardi bin Haji Muhammad Ali semasa berkhidmat sebagai Timbalan Setia Usaha Tetap di Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan adalah pegawai yang bertanggungjawab bagi acara Brunei December Festival 2020 dan mempunyai urusan rasmi dengan beberapa syarikat swasta dan hotel dalam sebarang hal berkaitan pelancongan di bawah kementerian berkenaan. Tiada pengakuan diambil daripada defendant dan pemangku Ketua Magistrate Harnita Zelda Skina menetapkan 20 Jun 2023 untuk sebutan lanjut kes. Defendant telah diikat jamin sebanyak RM10,000 atau 2 orang penjamin tempatan. Pihak pendakwa raya diwakili oleh Timbalan Pendakwa Raya Dayangku Didi Nuraza binti Pengiran Haji Latif, sementara defendant hadir ke mahkamah tanpa diwakili peguam bela. Biro Mencegah Rasuah ingin mengingatkan orang ramai dan pegawai-pegawai kerajaan dari peringkat bawahan hingga peringkat atasan tanpa mengira pangkat dan kedudukan di mana juga mereka bertugas bahawa sebarang penyalahgunaan kedudukan atau kuasa mereka serta sebarang penglibatan dalam amalan rasuah boleh didakwa di bawah Akta Pencegahan Rasuah yang boleh dikenakan hukuman penjara 7 tahun dan denda RM30,000. Majlis Penyampaian Sijil dan Penutup bagi Minggu Keselamatan dan Kesihatan 2023 Jabatan Kerja Raya diadakan petang tadi. Awang Haji Syaharuddin Khairul, pemangku Ketua Pengarah Kerja Raya selaku penasihat Minggu Keselamatan dan Kesihatan 2023, dalam ucapannya mengingatkan para peserta untuk sentiasa berhati-hati dan berwaspada dalam segala aktiviti yang dilakukan di tempat kerja demi menjaga keselamatan diri dan keselamatan orang di sekeliling. Pada majlis tersebut, 19 penaja dari syarikat swasta dan 15 peserta mengikuti pameran menerima sijil penghargaan. Seterusnya dijemput wakil daripada sepewarta marketing. Dalam latihan ini ada menyentuh topik-topik seperti dari bagaimana mengendalikan manual yang betul, menggunakan elektrikal seharian, pengendalian welding, PPE dan sebagainya. Sekitaran kerja yang kondusif dan selamat menyumbangkan pada meningkatkan kecakupan dan produktif kerja yang kesihatan. Jadi itulah pentingnya keselamatan di tempat kerja. Kaedah penyelesaian pertikaian secara alternatif ADR antara yang dikongsikan dalam Jerayawara, Anjuran Pusat Timbang Tara Brunei Darussalam BDAC. Taklimat mengongsikan pandangan yang komprehensif tentang mekanisme ADR dan kaedah yang dapat memudahkan penyelesaian dengan cepat, kos berpatutan dan mencapai penyelesaian pertikaian secara baik. Taklimat dihadiri oleh ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pejabat Unit Dakwah Daerah Blyth dengan kerjasama bahagian pengembangan dakwah mengkayahkan majlis bergotong royong dan bimbingan bergerak di Rumah Panjang Melayan Ulu Blyth. Antara pengisian program penghuni Rumah Panjang Melayan diberi bimbingan Islam oleh tenaga pengajar Pejabat Unit Dakwah Blyth. Rombongan melibatkan pelajar latihan industri daripada Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Turut hadir ahli Majlis Mesyuarat Negara. Aktiviti seumpama ini bertujuan
mengeratkan hubungan silaturahim antara rombongan Pusat Dakwah Islamiah dengan penghuni Rumah Panjang Melayan. Kewangan Islam berpotensi membuka jalan ke arah masa depan lebih berdaya tahan dan mampan. Ikuti bahan beritanya seketika nanti. Prinsip maqasid syariah penting dalam takbir urus sesebuah organisasi dan kehidupan seharian. Kepentingan prinsip maqasid antara yang dikongsikan semasa taklimat dan bengkel pengukuhan maqasid syariah dalam pengurusan dan pentadbiran. Taklimat disampaikan oleh Dr. Haji Noralizam bin Haji Ali Akbar, Dekan Fakulti Syariah Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan. Dianjurkan oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama, pemberigaan kali ini melibatkan sektor teknologi maklumat dan komunikasi ICT di negara ini. Pemberigaan diadakan di Kompleks Sukan Jerudong. Laporan dari Tanah Suci. Beberapa penambahbaikan akan dilaksanakan bagi memberi keselesaan kepada jemaah haji negara, khususnya semasa kemuncak ibadah haji di Arafah dan Mina. Persediaan bagi kemudahan jemaah haji tersebut antara yang dibincangkan semasa perjumpaan Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam dengan syarikat Masyarik di Mekah Al-Mukarramah. Semasa perjumpaan, Awang Haji Abdullah bin Haji Muhammad, Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam, dan Dr. Othman Idris, Ketua Masyarik Al-Diyafah, juga membincangkan mengenai kemudahan jemaah haji negara di Arafah dan Mina seperti perkhidmatan kemah, jadual waktu melontar jamrat, perkhidmatan sajian makanan dan kesihatan. Sementara itu, kemudahan jemaah haji negara termasuk kelengkapan yang bakal digunakan sepanjang hari Ukuf dibincangkan semasa perjumpaan rombongan Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam dengan syarikat Nozoli. Dalam perjumpaan tersebut, kemudahan seperti ruang sembahyang, ruang istirahat dan keperluan lainnya juga dibincangkan. Rombongan juga berpeluang melawat bilik operasi syarikat yang memantau pergerakan jemaah, ketibaan di lapangan terbang dan perjalanan dari Madinah menuju Mekah. Syarikat Nozoli adalah penyedia kemah Maktab 112 yang akan menjadi kemah penempatan jemaah haji negara pada hari Ukuf. Bagi jemaah haji yang mengikuti pakej Darussalam Services Sendirian Berhad, mereka akan ditempatkan di beberapa buah hotel di Mekah Al-Mukarramah. Alhamdulillah pada tahun ini ada 4 buah hotel yang akan digunakan di Kota Mekah bagi menampung semua jemaah-jemaah haji mengikut jenis pakej yang dipilih oleh para jemaah. Hotel-hotel berkenaan adalah Hotel Al-Ghufran Safwa, Le Meridian Mekah, Ilah Masyair dan juga Rehab At-Taqwa. Aspek penjagaan kebersihan jemaah dan penghayatan ibadah haji dan umrah dikongsikan semasa taklimat pengurusan bagi jemaah haji, syarikat Al-Hijrah dan syarikat Titian. Taklimat pengurusan bagi jemaah haji syarikat Al-Hijrah diselajurkan dengan taklimat kaedah penjagaan kebersihan yang betul oleh Pejabat Urusan Jemaah Haji Perubatan. Jemaah haji syarikat Titian pula menghadiri ceramah penghayatan ibadah haji dan umrah yang disampaikan oleh Dayang Hajah Zunainah binti Haji Gunung, Guru Agama Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam. Kewangan Islam berpotensi dalam membuka jalan ke arah masa depan lebih berdaya tahan dan mampan.
Potensi kewangan Islam tersebut antara yang dibincangkan pada hari kedua sidang kemuncak kewangan Islam Brunei di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Sidang kemuncak merupakan salah satu acara bagi persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MYCE 2023 yang dianjurkan oleh Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Dalam pembincangan bertajuk Fintech and Islamic Finance, Path to Differentiation, Dr. Ahmad Tahiri Joti, pengasas bersama dan rakan pengurusan Green for South Incorporated Canada, memberikan gambaran keseluruhan tentang cara-cara menyatupadukan lagi teknologi kewangan fintech dalam kewangan Islam dengan memaksimumkan pilihan-pilihan kewangan yang ada terhadap perniagaan. Sementara itu, dalam perbincangan panel mengenai Islamic Fintech and Resilient and Sustainable Future, Bringing Them All Together, ahli-ahli panel antaranya menghuraikan tentang bagaimana kewangan Islam dapat menyumbang untuk meningkatkan ekonomi mampan dan menyokong pembangunan berdaya tahan. Pada sebelah petang, sidang kemuncak kewangan Islam Brunei diteruskan dengan sesi perkongsian mengenai gabungan pendigitalan dan teknologi kewangan fintech. Sesi dipengerusikan oleh Dr. Awang Muhammad Hairul Azrin bin Haji Besar, penolong Profesor UBD School of Business, bertajuk Peluang dalam Ruang Kewangan Digital. Sesi antara lain menjelaskan tentang peningkatan dalam kesedaran celik kewangan yang setentunya dapat menambah penyertaan dalam sistem kewangan Islam, produk termasuk mempelbagaikan perkhidmatan kewangan Islam. Pejabat Wawasan Brunei Jabatan Perdana Menteri pagi tadi menganjurkan aktiviti berkumpulan di Universiti Teknologi Brunei UTB. Pada hari kedua Konvensyen Pemimpin Muda Brunei 2023, peserta konvensyen berpeluang untuk merapatkan silaturahim dan menjalin jaringan antara satu sama lain dalam sesi pembinaan pasukan. Antara pengisian sesi sebelah petang pecahan ripple effect, sesi ini untuk mencipta impak dan membuat gelombang perubahan positif serta membincangkan perubahan teknologi, keperluan rakyat dalam segi permakanan dan mempromosikan aktiviti pelancongan di negara Brunei Darussalam. Aktiviti-aktiviti adalah sesi perbincangan di mana para peserta mereka akan berbincang apakah solusi-solusi yang ada yang telah dibuat dan apakah solusi yang dalam rancangan untuk membantu para NGO, para agensi kerajaan untuk sama-sama memberi solusi. Gaya hidup, pemakanan yang tidak teratur dan perubahan cuaca antara faktor utama boleh menyebabkan sakit kepala migren berlanjutan beberapa jam dan beberapa hari. Sempena Bulan Kesedaran Migren yang disambut setiap bulan Jun, berita perdana malam ini membawakan laporan lanjut mengenai beberapa faktor yang meningkatkan risiko migren. Laporannya bersama Diangku Nur Hamidah, Pengiran Ahmad. Menurut Pegawai Perubatan Jabatan Neurologi, Pusat Neuroscience, Stroke dan Rehabilitasi Brunei BNSRC, Pusat Pakar Pantai Jerudong PJSC, tekanan stres, tidur yang berlebihan dan kurang tidur boleh mengakibatkan seseorang itu mengalami sakit kepala migren. Faktor yang lain seperti keturunan, jika ahli keluarga mengalami migrain, seseorang itu juga akan berisiko mendapatkan migrain juga. Cara pemakanan, misalnya makanan yang mengandungi monosodium glutamate atau MSG di dalam makanan, makanan yang seperti kekacang, keju, minuman kopi, kafein, memang dikenal pasti boleh mencetuskan sakit kepala migrain. Pemakanan yang tidak teratur ataupun tidak makan dan juga perubahan cuaca seperti cahaya yang terang boleh mencetuskan serangan migrain. Perubahan hormon terutama sekali di kalangan wanita. Dr. Hazirah berkata mengambil ubat pengenahan sakit pada tahap awal, mengambil ubat pencegah migrain dan mengamalkan cara hidup sehat
merupakan 3 cara untuk merawat dan mengawal migrain. Jika serangan migrain terlalu kerap dan memerlukan ubat penahan sakit berpanjangan, orang ramai dinasihatkan untuk berjumpa doktor bagi rawatan lanjut. Dayangku Nur Hamidah Pengiran Ahmad melaporkan untuk berita RTB. Taktik sindiket penipuan yang memperdaya mangsa dengan menyamar sebagai pegawai bank atau pegawai Brunei Darussalam Central Bank (BDCB) melalui panggilan telefon akhirnya tumpas. Berikutan penahanan 7 suspek lelaki. Ketujuh suspek terdiri daripada 4 warga tempatan, 2 penduduk tetap dan seorang warga asing berumur dalam lingkungan 28 hingga 53 tahun ditahan oleh Bahagian Siasatan Jenayah Perdagangan, Jabatan Siasatan Jenayah Gadong, Pasukan Polis di Raja Brunei. Turut dirampas peralatan yang digunakan untuk aktiviti jenayah tersebut termasuk 9 telefon bimbit. Dalam modus operandi kes, pemanggil akan memberikan arahan untuk mangsa memberikan maklumat peribadi seperti maklumat ID pengguna dan kata laluan perbankan. Kejadian dilaporkan pada bulan Mei lalu dan jumlah kerugian masa sindiket skema mencecah RM253,900. Siasatan mendapati suspek-suspek yang ditahan adalah pemilik-pemilik akaun perniagaan yang menerima wang mangsa, orang tengah yang mencari pemilik-pemilik akaun perniagaan dan juga mengutip wang tunai jenayah dari pemilik akaun. Beberapa suspek masih dalam pencarian polis dan siasatan masih giat dan aktif dijalankan. Seorang wanita diberkas oleh keanggotaan Unit Siasatan Penumpasan Perjudian dan Pencegahan Maksiat Jabatan Siasatan Jenayah Pasukan Polis di Raja Brunei PPDB kerana dipercayai terlibat dalam menjalankan aktiviti tidak bermoral. Serbuan dijalankan pada lewat petang kemarin yang menyasarkan salah sebuah bilik penginapan di kawasan Kulab. Suspek merupakan warga negara asing berumur 26 tahun. Pemeriksaan di tempat kejadian juga menemukan beberapa barangan bukti dipercayai hasil dari aktiviti tidak bermoral. Suspek ditahan dan dibawa ke Jabatan Siasatan Jenayah bagi siasatan lanjut. Seorang pekerja warga negara Indonesia dilaporkan lari daripada majikan. Orang ramai yang mengetahui keberadaan Kas Yati hubungi Balai Sengkurung, Daerah Polis Brunei dan Muara di talian 266-1334 dan 993 atau Balai Polis Berdekatan. Negara Brunei Darussalam menjadi tuan rumah bagi kejohanan pingpong Belia Asia Tenggara 2023. Kejohanan yang diadakan sehingga Ahad ini berlangsung di Kompleks Sukan Tutong. Kejohanan dikendalikan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Persatuan Pingpong Brunei Darussalam dengan kerjasama Pertubuhan Pingpong Asia Tenggara. Kejohanan melibatkan 9 buah negara Asia Tenggara termasuk negara Brunei Darussalam sebagai tuan rumah, Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand, Laos, Filipina, Kemboja dan Vietnam. Kejohanan mempertandingkan kategori bawah 15 tahun, bawah 17 tahun dan bawah 19 tahun. Menarik minat para belia untuk mengikuti sukan ini. Yang mana sukan pingpong ini memerlukan fokus, ketangkasan dan disiplin yang kuat. Selain itu juga harapan saya semoga dapat mencongkil bakat pemain belia tempatan untuk mara ke peringkat antarabangsa.